Mitos pendeman darah, fakta versus auta, bahagian 2. Saya Dr. Nurul Izaini Omar, Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara. Mitos ke-6, individu yang mengalami tekanan darah tinggi dan mengambil ubat sebagai rawatan tidak boleh mendema darah. Individu yang mengambil ubat tekanan darah tinggi boleh mendema darah dengan syarat tekanan darah mereka adalah stabil dan tidak dipengaruhi oleh masalah kesihatan lain yang merumitkan. Doktor perlu membuat penilaian ke atas pendema darah ini bagi menentukan kelayakan mereka untuk mendema darah tanpa menjejaskan kesihatan mereka. Mitos ke-7, darah hanya boleh diberikan kepada agama atau bangsa yang sama sahaja. Setiap agama dan kepercayaan menekankan kepentingan nilai hidup. Setiap individu diwajibkan untuk melakukan sedaya upaya mereka demi menyelamatkan nyawa. Bila darah menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa, ia perlu diderma dan diterima tanpa paksaan dan prasangka terhadap mana-mana agama, bangsa dan jantina. Mitos ke-8, mendema darah menyakitkan kerana menggunakan jarum yang besar. Rasa sakit dan takut melihat jarum adalah perasaan yang normal. Jika takut melihat jarum, anda disarankan untuk tidak melihat jarum ketika proses pendemaan darah dilakukan. Maklumkan kepada staf agar mereka akan mengalihkan perhatian anda kepada perkara lain. Ubat pelali juga akan diberikan bagi menghilangkan rasa sakit. Mitos ke-9, tidak boleh bersukan selepas mendema darah. Mendema darah tidak mengganggu kegiatan sukan atau aktiviti fizikal. Anda masih boleh melakukan aktiviti ringan ataupun senaman ringan selepas pendemaan darah. Anda cuma dinasihatkan untuk tidak mengangkat berat atau senaman berat dalam tempoh 24 jam selepas mendema darah. Mitos ke-10, darah boleh dihasilkan di kilang. Setakat ini, tidak ada lagi kilang yang dapat menghasilkan darah sintetik. Penghasilan darah sintetik masih lagi di dalam peringkat kajian. Sehingga hari ini, sumber utama darah adalah dari manusia. Mitos ke-11, darah yang didermakan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Proses pendemaan darah di Malaysia adalah secara sukarela dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Darah diberikan secara percuma kepada pesakit yang memerlukan, sama ada di hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Mitos ke-12, hanya lelaki sahaja perlu mendema darah. Lelaki dan perempuan boleh mendema darah asalkan memenuhi kriteria untuk mendema darah seperti berat badan melebihi 45 kg ataupun hemoglobin mencukupi untuk lelaki dan perempuan. Mitos ke-13, saya mendema darah untuk membuang darah kotor. Tiada istilah membuang darah kotor dengan cara mendema darah. Secara fisiologi, sel darah merah hidup lebih kurang 120 hari dalam badan dan akhirnya dibuang dari badan sama ada melalui najis ataupun air kencing. Sel darah yang baru akan dihasilkan oleh sumsum tulang untuk menggantikan sel darah yang lama. Sekian, terima kasih dan selamat Hari Pendema Darah Sedunia.